Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi pada video kali ini. Teruskan menonton perkongsian Cikgu Washita bagi silibus perniagaan tingkatan 5 bab 3 sumber pembiayaan. Baik, kita lihat hasil pembelajaran pada hari ini. Bagi subtopik 3.1 iaitu mengenal pasti sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan, dan 3.2 menghuraikan jenis pembiayaan dalaman dan luaran yang sesuai untuk sesebuah perniagaan. Baik, jika pelajar boleh lihat di sini, sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan iaitu usahawan perlu mengenal pasti dulu jenis perniagaan yang kita nak usahakan sebelum kita dapatkan modal pembiayaan. Sama ada perniagaan kita jenis perniagaan tunggal, jenis perkongsian ke ataupun jenis syarikat. Jadi barulah kita boleh buat keputusan untuk kita mohon pembiayaan jenis macam mana. Okey, jadi untuk pengetahuan pelajar-pelajar, jenis modal jenis modal terdiri daripada wang tunai, kemudian inventory atau stok, maknanya barang niaga yang kita simpan di dalam gudang sehinggalah dikeluarkan di pasaran, kita panggil inventory. Inventory ni terdiri daripada banyak perkara. Contohnya kerja dalam proses, bahan mentah, produk siap, kita simpan di dalam gudang, kita panggil sebagai inventory, barang niaga yang akan kita jual nanti. Kemudian bangunan kilang adalah jenis modal juga, dan juga jentera ataupun mesin peralatan. Jadi pelajar kena ingat bahawa modal bukan saja terdiri daripada wang tunai, tapi juga perkara-perkara yang cikgu dah sebutkan tadi. Kita teruskan lagi. Bagi subtopik 3.2, jenis pembiayaan dalaman dan luaran yang sesuai untuk sesebuah perniagaan. Kalau kita tengok mapping bagi bab 3 tingkatan 5 ini, ada dua perkara yang penting iaitu sumber pembiayaan dalaman dan juga sumber pembiayaan luaran. Jadi sumber pembiayaan dalaman ada dua, terdiri daripada simpanan peribadi dan juga modal daripada keuntungan. Rizab maknanya sebahagian peruntukan daripada keuntungan yang kita simpan untuk dijadikan modal pusingan kemudian untuk perniagaan kita. Dan yang kedua, sumber pembiayaan luaran. Daripada sumber bank dan institusi kewangan dan juga agensi kerajaan. Jadi kita akan lihat lebih lanjut perkara-perkara ini bagi sumber pembiayaan dalaman dan luaran selepas ini. Baik, cikgu sentuh yang pertama, sumber pembiayaan dalaman, iaitu kita panggil sebagai modal awal. Sumber pembiayaan dalaman ni biasanya terdiri daripada simpanan peribadi dan juga modal daripada keuntungan rizab yang kita jadikan sebagai modal awal untuk memulakan perniagaan. Kita lihat yang pertama, simpanan peribadi merupakan sumber asas yang diperlukan oleh usahawan. Kebiasaannya untuk permulaan, perniagaan akan menggunakan sumber peribadi. Pada masa ini kita akan menggunakan wang simpanan peribadi untuk memulakan perniagaan. Yang kedua, untuk sumber pembiayaan dalaman adalah modal daripada keuntungan atau rizab. Rizab, apakah rizab? Rizab adalah keuntungan. Rizab ni keuntungan yang kita peroleh daripada hasil pelaburan. Maknanya rizab ni kita gunakan sebagai pembiayaan sepanjang perniagaan kita dijalankan tu sebagai modal pusingan. Makna kata rizab ni adalah sebahagian daripada peruntukan, daripada keuntungan yang kita peroleh, kita ketepikan dan kita hanya gunakan sebagai modal pusingan. Yang kedua adalah sumber pembiayaan luaran. Yang pertama kita lihat sumber pembiayaan luaran yang pertama adalah daripada bank dan institusi kewangan. Bank dan institusi kewangan ni memberikan pinjaman biasanya kepada perniagaan yang ada aset sebagai cagaran. Jadi perniagaan perlu ada aset untuk dicagarkan jika mahu buat pembiayaan ataupun jika mahu memohon pembiayaan daripada bank atau institusi kewangan. Jadi jenis pinjaman ini melibatkan jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Kita teruskan lagi. Kita lihat di sini bank dan institusi kewangan ada 7 sumber pembiayaan luaran untuk bank dan institusi kewangan. Pelajar boleh lihat di sini kita ada sewa beli, modal permulaan, pajakan, share, overdraft dan pemfakturan dan juga pinjaman perniagaan ataupun gadaian
atau dalam istilah perbankan Islam kita panggil ar-ruhnu. Okey, membawa maksud gadaian. Kita lihat yang pertama iaitu modal permulaan. Ingat, sumber pembiayaan luaran modal permulaan. Kalau sumber pembiayaan dalaman, modal awal. Okey, modal permulaan ni apa? Okey, adalah pinjaman yang diberi kepada usahawan yang ingin memulakan perniagaan. Jadi, modal permulaan ni adalah sumber modal formal dan mempunyai pinjaman jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang yang kita panggil sebagai pinjaman berpenggal. Okay, yang kedua, untuk sumber pembiayaan luaran, kita ada sewa beli. Okay, sewa beli adalah aktiviti kita sewa aset dengan tujuan untuk kita membeli aset tersebut. Di akhir tempoh sewa beli, kita akan memiliki aset tersebut. Okay, jadi bank akan beli aset tu untuk pihak kita sebagai peniaga ataupun bagi pihak usahawan, dan di akhir tempoh bayaran balik kepada pihak bank, barulah aset tersebut akan menjadi milik usahawan. Cikgu berikan contoh di sini kenderaan. Selepas semua ansuran kita selesaikan, barulah kita mendapat geran kenderaan tu. Contohnya kita beli kereta, kita dah selesaikan semua ansuran bulanan selama 7 tahun contohnya, barulah kereta tersebut akan menjadi milik kita. Okey? Itu dua sumber bagi sumber pembiayaan luaran yang pertama, bagi sumber pembiayaan luaran. Seterusnya yang ketiga untuk sumber pembiayaan luaran, pajakan. Pajakan membolehkan usahawan menggunakan mesin dengan cara kita sewa tu, kita sewa daripada syarikat pajakan dalam tempoh tertentu. Tapi di akhir tempoh pajakan tu, katakan kita sewa selama 2 tahun. Di akhir tempoh 2 tahun tu, jentera atau mesin tu tak jadi milik kita. Dia akan balik hak miliknya kepada bank institusi kewangan ataupun syarikat pajakan. Okey, bukan hak milik peniaga. Kita sebagai usahawan hanya penyewa kepada aset tersebut ataupun jentera atau mesin. Itu kita panggil pajakan. Baik, pelajar-pelajar. Seterusnya kita lihat yang keempat, share. Okey, dalam sumber pembiayaan luaran. Share adalah bahagian dalam modal sesuatu perniagaan ataupun kita panggil saham. Biasalah kalau syarikat awam tu biasanya dia jual share kepada pelabur-pelabur untuk tambah modal, untuk dapatkan modal tambahan. Tapi ada kalanya perniagaan tersebut tak dapat menjual saham tu dengan sepenuhnya. Jadi, bank Saraga akan membeli share daripada syarikat awam menjadi penanggung jaminan terbitan share bagi share yang tidak habis dijual kepada pelabur. Seterusnya untuk sumber pembiayaan luaran, kita ada overdraft. Yang kelima, overdraft. Okay, overdraft ni adalah kemudahan kredit untuk pemegang akaun semasa. Kemudahan kredit maknanya kemudahan untuk berhutang bagi pemegang akaun semasa. Okey, pemegang akaun semasa ni dia boleh mengeluarkan wang melebihi jumlah simpanan. Tapi setakat had di dalam perjanjianlah antara bank dengan pemegang akaun semasa tersebut. Dalam kes ni bagi perniagaan lah. Okey, jadi faedah yang bank kenakan ke atas jumlah overdraft adalah mengikut kadar harian. Biasanya peniaga dia akan ada akaun semasa supaya dia boleh menggunakan kemudahan overdraft. Contohnya untuk mengeluarkan cek. Biasa dalam perniagaan, jumlah urus niaga yang terlibat bukan sedikit ya, beribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi cara yang paling praktikal adalah kita menggunakan kemudahan akaun semasa. Seterusnya yang keenam, kita ada pinjaman perniagaan, gadaian ataupun ar-ruhnu. Dari sudut syarak merujuk kepada satu barang berharga yang dijadikan cagaran untuk mendapatkan pinjaman. Biasanya perniagaan mencagarkan atau menggadaikan sesuatu aset untuk mendapat wang segera. Bank ataupun syarikat kewangan ni akan bagikan satu tempoh masa untuk perniagaan tebus semula aset yang dicagarkan tu. Okey, barang cagaran akan menjadi hak milik ar-ruhnu jika hutang tak dijelaskan. Jika dalam tempoh bayaran balik hutang tersebut perniagaan gagal jelaskan, maka aset tersebut akan jadi milik ar-ruhnu ataupun syarikat kewangan tersebut. Okay, ar-ruhnu ni merujuk kepada sistem perbankan Islam ya, dari sudut gadaian. Seterusnya yang terakhir untuk sumber pembiayaan luaran, kita ada pemfakturan. Okey, pemfakturan. Apakah pemfakturan? Ia merujuk kepada pembelian akaun penghutang atau invoice. Okey.
Jadi perniagaan biasanya kita ada senarai penghutang kita. Kita jual barang kepada pelanggan kita. Tapi ada kalanya pelanggan-pelanggan kita gagal membayar balik mengikut tempoh. Jadi kita akan jual akaun hutang pelanggan kita tersebut kepada syarikat perfakturan dengan harga diskaun. Jadi syarikat perfakturan akan beli invoice ni maknanya hutang lah, atau akaun belum terima juga merujuk kepada hutang pada harga diskaun. Jadi siapa yang akan kutip hutang pada akhirnya? Syarikat perfakturan tersebut ya. Peniaga memindahkan tugas pengutipan hutang kepada syarikat perfakturan. Maknanya selepas syarikat perfakturan membeli kita punya invoice perniagaan, maka pelanggan-pelanggan kita yang berhutang dengan kita tadi sekarang perlu membayar hutang kepada syarikat perfakturan, bukan lagi kepada perniagaan ya. Okey, jelas. Baik, yang kedua kita lihat di bawah sumber pembiayaan luaran tadi, yang pertama kita ada bank ataupun institusi kewangan. Ni yang pertama. Yang kedua sekarang cikgu sentuh adalah agensi kerajaan. Okey, apakah kemudahan kewangan yang ditawarkan oleh agensi kerajaan? Yang pertama kita ada bantuan modal, geran penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D dan juga jaminan kredit. Okey, untuk bab pembiayaan ni agak theoretical, so cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham dengan mengikuti penerangan cikgu ni ya. Baik, teruskan. Dalam perniagaan banyak sumber bantuan ataupun sumber pembiayaan daripada agensi kerajaan. Jadi nak dapatkan bantuan modal daripada agensi kerajaan ni lebih mudah. Pinjaman ini ditadbir oleh institusi kewangan, bank atau agensi yang terlibat. Dia kurang prosedur yang kita kena patuhi. Prosedurnya agak mudah. Jadi ini memudahkan peniaga-peniaga atau usahawan. Okay, yang kedua kita tengok lagi kemudahan kewangan. Okay, yang kedua geran penyelidikan dan pembangunan. Okay, apa tujuan agensi kerajaan bagi geran ni? Ini adalah untuk menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia, maknanya perniagaan-perniagaan di Malaysia untuk menjadi lebih inovatif, menjadi peneranju dalam pembaharuan dalam perniagaan. Dengan kita ambil peluang menggunakan teknologi sedia ada untuk kita cipta teknologi baru ataupun kita cipta produk baru yang belum ada dalam pasaran. Itu yang kita katakan sebagai inovasi. Okay, jadi agensi kerajaan ni dia akan bagi geran ataupun sejumlah peruntukan untuk kita buat research and development. Kita akan buat penyelidikan dan pembangunan untuk kita cipta produk baru. Okay, yang ketiga, kemudahan kewangan yang kita boleh dapatkan daripada agensi kerajaan iaitu jaminan kredit. Okay, diberi kepada usahawan yang sukar mendapat pinjaman. Okay, sebab apa? Status hutang perniagaan ni kurang baik. Jadi ada agensi kerajaan yang akan jadi penjamin bagi perniagaan ni untuk memohon untuk mendapat pembiayaan ataupun pinjaman. Menarik kan dalam perniagaan ni. Okay. Baik, cikgu bagi contoh. Cikgu bawakan contoh di sini, contoh-contoh agensi kerajaan di bawah sumber pembiayaan luaran untuk agensi kerajaan. Yang pertama kita boleh lihat di sini MARA. Okay, MARA ni adalah agensi kerajaan yang menawarkan bantuan kepada perniagaan kaum Bumiputera. Usahawan-usahawan dalam perusahaan kecil dan sederhana boleh memohon bantuan daripada pihak MARA. Dan pembiayaan meliputi sektor perniagaan patuh syariah. Tak kiralah peruncitan ataupun sektor pembuatan. Okey, di sini pelajar-pelajar boleh lihat antara skim yang ditawarkan oleh pihak MARA. Kita boleh pilih yang bersesuaian dengan keperluan perniagaan kita. Baik, seterusnya kita lihat lagi contoh agensi kerajaan. Di sini kita ada Tekun. Okey, Tekun adalah tabung ekonomi kumpulan usaha niaga. Tekun ya. Okey, Tekun menggunakan konsep pinjaman asas simpanan. Sebagai contoh, objektifnya adalah untuk membolehkan peniaga menjadikan pinjaman sebagai modal tambahan, menggalakkan budaya menabung, mewujudkan satu jaringan usahawan dan membina kemahiran keusahawanan. Itu objektif Tekun. Dan ini adalah antara skim yang ditawarkan. Pelajar perlu juga tahu. Dan pinjaman diberikan serendah 500 sehingga 50,000 maksimum. Dan tempoh bayaran daripada sebulan sehingga 5 tahun. Itu pinjaman daripada Tekun.
Seterusnya kita ada CGC ataupun Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad. Ini adalah merupakan syarikat jaminan kredit Malaysia. Tadi kita ada belajar tentang kaedah tentang bantuan kewangan yang diberikan oleh agensi kerajaan, antaranya jaminan kredit. Berperanan sebagai pemberi jaminan kredit untuk memudahkan permohonan pinjaman atau pembiayaan usahawan diterima oleh pihak bank. Jadi syarikat CGC ni akan menjadi penjamin bagi mana-mana usahawan yang nak mohon pinjaman. Dan CGC ni adalah untuk membantu usahawan PKS berdaya maju dan yang tak ada mempunyai cagaran untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan daripada institusi kewangan. Seterusnya kita lihat agensi kerajaan Agrobank. Agrobank dulu namanya Bank Pertanian, sekarang dah dijenamakan menjadi Agrobank. Agrobank ni fokus kepada pembangunan dan perniagaan yang berkaitan dengan pertanian. Jadi seperti mana cikgu sebut tadi, nama asalnya Bank Pertanian. Agrobank ni diberi pinjaman pada kadar caj perkhidmatan yang rendah untuk membolehkan petani-petani untuk beli tanah, mesin, jentera atau jentolak. Ini adalah antara dana yang disediakan oleh Agrobank. Kita ada musim air, tawaruk, dan juga PAM. Seterusnya kita ada MOSTI ataupun Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Geran insentif, tadi kita ada belajar kemudahan kewangan oleh agensi kerajaan, iaitu pemberian geran dan geran penyelidikan dan pembangunan. Konteks ini diberikan oleh MOSTI atau Kementerian Sains. Geran insentif ni diberikan untuk galakkan syarikat-syarikat atau peniaga-peniaga Malaysia terlibat dengan penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D untuk produk. Kita nak hasilkan produk baru yang belum ada dalam pasaran. Yang untuk menjadikan Malaysia sebagai pioneer ataupun penemu utama produk baru. MOSTI telah memperkenalkan dana baru iaitu ada dana SMART dan dana Go. Dana SMART kita boleh lihat di sini untuk mencari penyelidik yang boleh memberi penyelesaian terhadap keperluan strategik. Contoh dalam bidang teknologi, pemprosesan dan produk. Seterusnya dana Go ada dua, iaitu dana fasiliti dan dana inovasi. Ini untuk program-program atau projek inovasi. Sebenarnya sangat menarik dalam perniagaan ni. Kita belajar tentang sumber pembiayaan. Jadi pelajar lepas ni kalau nak menjadi usahawan, kamu perlu tahu apakah keperluan modal perniagaan kamu, dari sumber mana kamu nak dapatkan modal. Jadi cikgu harap pelajaran pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Teruskan menonton channel Cikgu Washita. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum, salam sejahtera.